Baiklah, part yang ke-8 cerita DIY umrah saya. Jadi kami tiba di Bandar Taif itu sekitar jam 7 malam. Jadi masa tu sampai pun hari pun dah gelap. Kami makan siap di area stesen bas itu. Seingat saya cuma makan kebab dan air saja. Lepas itu kami terus ambil Karim untuk terus ke hotel. Tak jauh, sekitar 3 hingga 4 kilometer macam itulah. Okey, cuma harus diingat ya, di luar bus station Subco itu ada banyak teksi. Mereka akan panggil, driver teksi itu akan panggil kita untuk naik dengan mereka. Bila nampak seolah mereka ni nampak marah aja, kita cukuplah sekadar senyum saja. Kan, sebab kita dah panggil Karim kan untuk pergi ke hotel tu, jadi kita senyum dan bersahaja sajalah. Kita tolak cara baik. Memang nampak teksi kat situ agak marah, macam itulah di tempat orang kan. Okey, jadi di Taif itu kami stay 1 malam saja. Hotel tu lebih kurang harga RM85 lah, duit Malaysia sekitar itu kan. Hotel just nice. Pada saya okey sajalah sebab kami stay pun di tengah bandar. Saya memang tak mencari banyak sangat info tentang Taif ni. Kira macam main terjah sajalah. Jadi apa yang sempat dan ke mana yang nak dituju pun saya memang tak plan sangat. Tapi memang kita tahulah di Taif ini memang ada banyak tempat menarik sebab bumi Taif ni memang kaya dengan nilai sejarah yang berkaitan dengan perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan juga sahabat baginda. Tambahan pula pada hari yang saya sampai di Taif tu, kesihatan saya masa tu agak sedikit terganggu lah. Rasa macam dedor, macam nak demam. Jadi memang malam tu saya tidur berehat saja sampailah keesokan harinya. Esoknya tu, hari berikutnya tu saya check out pada jam 1 petang. Kita check out tu terus kita bawa dengan backpack sekali lah sebab saya memang tak bawa beg yang banyak sebab beg tu sebahagian saya dah tinggalkan di hotel kan. Banyak tinggalkan di hotel Mekah. Jadi boleh kata tak susah lah kan. Dari hotel tu kami keluar jalan kaki untuk ke Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Jalan kaki pun sekitar 1.5 kilometer juga. Ya, kami jalan-jalan sajalah. Kami jalan-jalan santai-santai sambil masuk dekat deretan kedai kat situ. Sementara nak sampai ke masjid. Jadi saya sempatlah singgah ke beberapa buah kedai dan beli sedikit apa macam kudapan lah ataupun buah tangan dari Taif ni, semacam kacang, manisan, haruman bahor. Selain tu kita boleh tawar-menawar lagi dekat kedai-kedai ni. Dan saya kira harga barang di Taif ni mungkin jauh sedikit lebih murah berbanding di Mekah dan Madinah lah. Okay, selepas itu saya terus ke Masjid Abdullah Ibn Abbas. Dengan kat situ kita solat di sana. Saya ingat selesai saya solat tu, saya disapa oleh ada seorang rakyat Malaysia yang bekerja jururawat di Mekah. Masa tu dia juga sedang bawa keluarga bercuti di Taif. Tak silap saya dia nak ke pusat peranginan Al-Hada. Kalau tak silap saya lah. Jadi beliau ni dah menetap di Mekah sekitar 5 tahun lebih kurang macam itulah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak ke Mekah dan perlukan maklumat untuk sewa penginapan ke apa, boleh kontak saya dan saya akan berikan alamat WhatsApp beliau.
Selesai di masjid itu kami ke pasar yang berhampiran. Di Masjid Abdullah ini ada pasar di bahagian belakang tu. Ada banyak deretan kedai kat situ yang dibuka selepas asar. Jadi kami jalan juga area situ, ada jugalah shopping lagi sikit-sikit. Selepas tu kami minum petang di sebuah kedai minum lah, coffee house dekat situ. Kedai minum dekat luar saja. Jadi lepas kita dah bayar, kita dah minum, saya pun tak sangka pula duit tu dikembalikan kerana ada kedai tu bagi tahu ada seorang hamba Allah yang dah bayar minuman kami tu. Alhamdulillah. Kita pun tak tahulah, kadang-kadang memang itulah rezeki musafir ni. Kadang-kadang saya pergi ke mana-mana tu memang kadang-kadang ada rezeki yang kadang kita tak tahu datang dari mana. Siapa yang membayar, siapa yang memberi. Memang itu rezeki musafir. Okey, selesai di situ kami memang tak ke manalah. Kami terus ambil teksi Karim dan terus pula ke stesen bas Sabco untuk bersiap-siap melakukan umrah ke Mekah. Jadi suami saya tukar pakaian ihram tu di stesen bas Sabco itu. Jadi kami maghrib di stesen bas dan bas itu akan bergerak pada jam 7 petang pada ketika itu. Bas dari Taif ke Mekah ini dia akan berhenti di Masjid Qarnul Manazil. Jadi di situ boleh untuk kita berniat umrah dan bermiqat di situ di Masjid Qarnul Manazil. Ini juga kali pertama lah pengalaman saya di sana. Jadi kami terus dari situ kami teruslah sampai ke Mekah untuk melakukan umrah yang ketiga. Sebenarnya di Taif ini memang ada banyak lagi tempat yang menarik selain daripada Masjid Abdullah Ibn Abbas, ada kebun adas, Masjid Qub ataupun Masjid Siku, Al-Kantara dan Al-Madun, Rumah Abdullah Ibn Abbas, Muzium Asy-Syarif, Kilang Minyak Wangi, Pasar Buah, Pusat Peranginan Al-Hadab, dan juga mungkin ada beberapa lagi tempat lain. Ada banyak sebenarnya. Tapi kami hanya berada di Masjid Ibnu Abbas saja. Kerana masa tu keadaan kesihatan saya yang tak mengizinkan untuk bergerak lebih jauh lagi. Dan saya juga harus menjaga kesihatan supaya tak lebih teruk lagi lah. Jadi kami memang hanya berada di situ saja dan terus untuk pulang dan melakukan umrah yang berikutnya. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah di Taif itu semuanya dalam keadaan baik-baik saja. InsyaAllah kita jumpa lagi di chapter yang berikutnya. Assalamualaikum.